Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, saya punya dakwah mereka ni, saya punya ajak mereka ni, saya punya nak heret mereka ni, suruh mai ikut saya, terima Allah sebagai Tuhan yang esa. Mereka bukan sahaja tak mau ikut, dalam ayat yang lepas, melainkan mereka lari daripada saya. Bahkan hadu ada tak ada lari ni, mereka jolok telinga, jolok jari masuk dalam lubang telinga, tak mau dengar apa yang saya cakap. Begitu sekali penolakan mereka terhadap dakwah saya. Nabi Nuh mengadu kat Tuhan. Penat saya, dia kata, dengan mereka ni. Penat. Tak mau ikut, tak apa. Depan-depan kita, tunjuk, tutup telinga, tak mau dengar. Lagi teruk, ada satu geng lagi, ambil kain selingkup, tutup. Tak mau tengok saya tu. Begitu sekali tak mau kepada ajaran Islam. Kalau kita hari ni, apa dia? Jemaah tabligh mai di rumah. Assalamualaikum. Duduk dalam rumah ni, kata kat anak bini, anak bising ni, tabligh mai. Begitu sekali dia tak mau dekat jemaah tabligh ni. Kan? Waktu mai bukan nak buat apa kat dia, bukan nak minta derma kat dia, bukan nak minta nak buka puasa di rumah dia, bukan. Mai cuma nak abang aja kata ni, kami ada buat apa di masjid, kalau tuan lapang saya lagi jemput join sekali. Banyak tu aja. Kalau keluar pergi jumpa dia, layan dia cakap 2-3 patah pun kita tetap doa ke sana, doa kita tak pergi pun. Tapi tunjuk positif. Dah. Tabligh mai dulu. Sampai anak ni terbentuk dalam kepala dia, tabligh ni apa ke benda tabligh ni? Takut dengan perkataan tabligh tu. Tabligh itu sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi. Tabligh maksudnya menyampaikan seruan. Firman Allah, wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mengekal mereka itu atas kufur dan takabur mereka itu sebagai takabur tidak beriman kepada Allah. Mereka pilih untuk kekal sebagai kafir dan takabur. Tak mau ikut ajaran Islam. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku seru mereka itu dengan terang, dengan suara yang terang. Ini metod dakwah. Cara berdakwah. Nabi SAW dia menjalankan dakwah dengan berbagai-bagai cara. Saya kita akan cerita. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian bahawa aku perlahankan bagi, yakni dakwah aku itu, akan suara seruan aku itu. Itu dia. Macam-macam cara try. Kan? Tuan-tuan tengok kepelbagaian dakwah dalam masyarakat kita hari ini. Kepelbagaian yang dibawa oleh orang-orang yang menyampaikan dakwah. Saya dengan cara saya, tuan-tuan tahu dah Ustaz Samsuri punya style macam mana. Ada hak mai dia kira lagu dia buat lawak, tapi itu cara dia. Ada peminat dia. Ada peminat dia. Kalau pergi tegur, marah habis, follower dia marah habis. Dia kata apa ni, dengki lah ni, hang kuliah orang tak ada, malah dia buat itu pula. Tapi itu cara dia, dan dia boleh tarik orang. Ada orang ikut dia. Lebih baik daripada pergi duduk merapuk, mai duduk dalam kuliah dah lebih baik. Setidak-tidaknya bottom line ada kebaikan. Itu cara berdakwah. Dulu di Indonesia, tuan-tuan pernah dengar nama Rhoma Irama dulu. Rhoma Irama. Dia dengan gitar, dengan apa punya, dengan duk buat show, dangdut ke pada ni. Atas penteh tapi saya lagi berhenti, lagu duk baca ayat Quran, duk baca hadis apa, saya lagi sambung pula gerang-gerang. Saya lagi buang gitar, lari pergi dive turun daripada penteh tu. Bawah ni tunggu sambut pula. Sambut dia payah dia 2 kali lambung, naik balik atas penteh, ambil gitar gantung main balik. Itu cara dia. Kalau cara dia tu ada membawa orang kepada daripada tak semayang kepada semayang, adalah kot pahala dekat dia. Itu cara dia. Dia tak mengajak orang pergi ke dahara, dia tak ajak orang pergi buat benda dosa. Itu cara dia. Itu method di dalam berdakwah. Ada macam-macam kepelbagaian. So Nabi SAW ada cara Nabi. Dakwah ni apa tuan-tuan? Dakwah ni ialah menyeru ataupun mengajak orang kepada Allah. Itu dakwah. Jumpa orang, ajak dia, daripada dia minum arak, dia berhenti minum arak. Daripada dia duduk tikam ekor, dia berhenti tikam ekor. Kita dakwah dia. Dia berubah daripada tak elok kepada elok. Begitu. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Mai Madinah sambung lagi 10 tahun. Masa di Mekah, Nabi dakwah dengan cara dia panggil dakwah sirriyah. Dakwah secara rahsia, sulit. Yang kata dakwah sirriyah ni apa dia? Dakwah kira
Cari adik-beradik dulu. Cari kawan-kawan yang close friends dulu. Terang pasal Islam dekat mereka ni dulu. Pasal apa? Ambil pendekatan dakwah secara serius ni pasal apa? Pasal ancaman yang ada di luar ni. Tak boleh nak tunjuk lagi. So, kerja jalan. Kerja dakwah jalan. Tapi oleh keadaan macam tu, buat cara sulit dulu. Dakwah di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Buat di rumah. Pasal nak pergi di tempat terbuka, tak boleh. Ancaman kuat. Followers Nabi pada time tu, berapa orang? Sejarah merekodkan. Tak lebih daripada 40 orang. Tak lebih daripada 40 orang. Yang kebanyakan daripada 40 orang ni, daripada kalangan hamba sahaya, budak-budak dan orang yang tak ada nama. Orang biasa-biasa. Tapi Nabi SAW buat kerja dakwah. Orang yang mula-mula respon positif kepada dakwah Nabi siapa dia? Isteri Nabi sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Dia bukan sahaja respon sokong, dia jadi funder Nabi. Dia businesswoman. Dia jadi funder Nabi. Habis duit dia untuk nak membantu dakwah Nabi. Kanak-kanak siapa? Ali bin Abi Talib. Zaid bin Harithah. Asalnya hamba Nabi. Masuk Islam. Nabi merdekakan dia. Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah. Baru mai hak nama-nama besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru ikut Nabi. Melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru pergi dekat orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Osman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf. Ini nama-nama besar ni. Baru masuk. Baru Nabi makin strong bila masuk orang-orang macam ni. Sekian lama Nabi duduk dakwah cara sulit ni, Allah buat turun ayat Quran. Allah kata, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Turun ayat tu. Allah Subhanahu wa taala kata, Muhammad, sampaikan dakwah secara terbuka. Pedulikan orang-orang musyrikin. Bila turun ayat tu, baru Nabi keluar pergi depan ramai Nabi bercakap tentang Islam. Tapi apa harga yang Nabi SAW kena bayar apabila tunjuk dakwah Islam secara terbuka ni? Apa harga kena bayar? Bilal bin Rabah kena siksa. Buah ketui batu atas dada di tengah terik panas matahari. Diseret di atas batu-batu tajam. Kerana ikut Nabi SAW. Ammar bin Yasir. Bapa dia Yasir. Mak dia Sumayyah. Habis kena. Khabbab bin Al-Arad. Kena panggang macam kambing grill. Api di bawah. Duk pusing-pusing. Itu harga yang kena bayar apabila dakwah itu ditunjuk secara terbuka. Sudah ancaman, sudah main. Pasal apa? Pasal musuh musyrikin Makkah rasa terancam. Bila Islam tunjuk kata kuat, mereka rasa terancam. Maka mereka balas balik dengan beberapa siri penyiksaan. Dan Nabi terpaksa suruh sebahagian sahabat hijrah ke Habsyah. Pasal tengok tekanan semakin meningkat. Suhu politik pada masa tu makin duk naik. Temperature makin duk naik. Nabi SAW suruh sebahagian sahabat pergi ke Habsyah. Pasal Raja Habsyah Najasyi ni masa tu tak Islam lagi. Tapi dia tunjuk minat dia kepada Islam. Nabi terpaksa buat macam tu. Nabi sendiri bawa diri pergi ke Taif. Keadaan pada masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang Nabi buat zaman Nabi, dakwah Nabi SAW. Tapi dakwah Nabi ni berjaya selain daripada kerana Allah bantu, kerana cara Nabi. Nabi ni dia dakwah dia lebih kepada akhlak dia. Orang jadi kalah. Cakap satu. Tapi akhlak. Nabi tak pernah hina orang. Never. Tidak pernah Nabi menghina satu orang. Bos satu nama, hina. Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, fataraka qiyamal lail. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Contoh, Nabi nak nasihat sahabat dia, Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata dekat dia, ya Abdullah, hang jangan jadi macam si Fulan. Nabi tak sebut nama. Never. Nabi tidak pernah sebut satu nama, bantai kawan tu, tomoy kawan tu sampai muntah darah, Nabi tak buat. Nabi kata, hang jangan jadi macam orang ni, macam si Fulan. Dia ni bangun malam, tapi tak sembahyang malam. Nabi kata, jangan jadi macam tu. Kita kalau ditakdirkan terjaga, bangkit, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar, 2 rakaat. Jangan tinggal.
Jangan jadi macam orang yang macam mana? Yang bangun dah, tapi tak sembahyang. Nabi sebut macam tu. Nabi tidak pernah sebut nama orang untuk nak mengaibkan orang. Tak sekali-kali. Orang yang dengar ni kemudiannya apa? Dia jadi respect dekat Nabi. Masya Allah, dia kata, Nabi tak pernah memalukan siapa-siapa di depan khalayak ramai. Yang kedua, Nabi ni dia suka bagi orang senang hati dengan dia. Orang rasa selesa, comfortable dengan Nabi ni. Even kepada family sendiri. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiha wa huwa sha'im. Faqala asbah indakum syai'un tut'imini. Nabi sampai di rumah Aisyah. Nabi puasa. Tapi Nabi tanya Aisyah. Nabi kata, adakah apa-apa yang boleh buat kita breakfast pagi ni? Jawab Aisyah, la. Aisyah kata, tak ada apa. Nabi bukan orang mewah. Tak ada. Aisyah kata, okey. Nabi kata apa? Inni sa'im. Macam tu kalau saya puasa lah hari ni. Kita tuan-tuan, kita jangan tanya masak apa. Balik buka peti air, nak minum air, pegang-pegang botol kosong. Tak ada air. Punggul pergi ke dinding. Allahu Akbar. Apa kejadah punya perongweh ni? Buka peti air, balik kerja. Kononnya letih lah. Kononnya. Buka. Pegang-pegang botol ringan. Tak ada air. Air mana? Tanya bini pun. Air mana ni? Orang cakap ni. Air mana? Allah. Bini kata, ni budak-budak lah ni minum mereka tak kok. Punggul pergi dinding tu. Punggul pum melambung. Mujang lah tak apa. Kalau botol kacang, berderai. Nak refill air pun tak boleh. Hang buat apa di rumah? Oh, tu cengih. Macamlah bini tu, dia keluar kerja, bini duduk tidur mendengkui, tak buat apa. Cara cakap tu, sakit hati, sedih bini ni Allah yang tahu. Kita ni haduk main masjid ni, tak main saya kata lah. Haduk main masjid ni, perungih dah lagi. Nabi SAW balik, tengok, tanya ada makan apa balik? Tak ada. Nabi kata, inni sa'im, saya puasa. So, Nabi pun keluar pergi buat kerja dia. Setengah hari Nabi balik. Aisyah kata, Nabi balik. Aisyah kata dekat Nabi, uhdiyat lana hadiyah. Ni ada orang main bagi hadiah kat kita makanan ni. Faqala, kata Nabi SAW, ma hiya? Nabi kata apa tu? Aisyah kata hais. Hais, sejenis makanan. Hais ni, dia buat daripada kurma, gue sekali dengan laban, dengan susu, dia campur keju, buat ketul-ketul itu, dia panggil hais. Orang Arab punya makanan. Kalau kita kata cok kodok lah, bagi main pisang, ramai-ramai buah apa, masuk tepung sikit apa ke semua, lepas masuk dalam belanga tu, agak-agak buat bentuk kira sekali lambung sebiji tu, kira habis hati. Nabi ni, dia punya favorite food dia, di antaranya ialah hais. Ha yasin, ha kecil. Ha yasin, hais. Aisyah kata ni ada siapa tadi main bagi, dia kata ada sikit hais. Qala Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, qad asbahtu sa'iman fa'akala. Nabi kata, tadi kata puasa, dah ada, ni buka puasa, Nabi makan. Nabi, tuan-tuan, very simple. Nabi ni, dia tak macam kita. Dia tak lagi dia main cengih-cengih sangat. Tak lagi dia main merapu-merapu. Kita, Nabi dia relax, dia konsisten. Satu hadis main cerita pasal Aidil Fitri atau Aidil Adha. Dalam hadis sendiri sebut, dia pun tak sure sama ada Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Nabi duduk dengan Aisyah di rumah. Ada orang main Juwairiyah ni, budak perempuan main duk menyanyi, duk main sikit, bunyi-bunyian sikit depan Nabi. Nabi layan. Nabi duduk dengan Aisyah, Nabi layan. Hadis sahih. Nabi layan. Abu Bakar main. Abu Bakar apa betul lah. Anak dia, Aisyah tu anak dia main. Dia masuk-masuk tengok macam ni duk ada. Ngaduk menyanyi dengan duk apa-apa semua. Abu Bakar muka menyala. Abu Bakar kata apa ni? Ini semua iblis, syaitan. Cengih lebih daripada Nabi pula dah. Nabi kata dah, tak apalah ya Abu Bakar. Ini tak ada apa. Semua bangsa, semua agama ada hari raya mereka. Hari ini hari raya kita, Nabi kata. Tuan-tuan nampak tak Nabi? Nabi ni dia tak ketat dada. Dia relax. Kita ni ada ketat dada ni kita. Kita kadang-kadang ada isu-isu yang kita pi tafsirkan benda tu pi jadi ketat. Benda tu sebenarnya tak ketat pun. Tapi tafsiran kita tu, kita pi jadi ketat. Jadi bila ketat kita nak nyawa tak lepas.
Orang lain tak ada apa-apa. Kita yang pergi tafsir cara ketat ni, kita hidup nyawa tak lepas. Kita buat bagi susah, jadi susah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Jadi hadis tadi Nabi balik rumah Aisyah, ada apa nak makan pagi? Aisyah kata tak ada. Nabi kata tak apa, aku puasa. Nabi keluar pergi buat kerja dia. Saat tengah hari balik mai, Aisyah kata dekat Nabi, tadi ada satu orang mai hantar hais. Nabi kata, apa dia? Hais. Nabi kata, tadi aku puasa. Hais ni apa saya buka? Nabi kata, cantik. Hadis apa tuan-tuan tu? Hadis sahih, riwayat An-Nasai. Dia yang kata Nabi. Kita ni duk ikut Nabi, tak kenal Nabi pun. Kita duk bayang Nabi ni cengeng macam ustaz duk main mengajar kita ni. Ada. Nabi dia cantik. Dia very gentleman, dia sporting dia. Dia ada benda yang boleh tolak ansong, dia tolak ansong. Janji tak mau go beyond border yang dibenarkan oleh agama. Baik. Satu hari, hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Satu hari, Nabi duduk di rumah, satu laki-laki mai. Mai minta izin nak masuk. Nabi tengok. Oh, dia ni. Nabi kata, i'zanulah. Nabi kata, tak apa, bagi dia masuk. Tapi Nabi kata dekat Aisyah. Nabi kata, falabi'isa binul ashirah. Nabi kata, dia ni perangai tak elok sikit. Cakap dua dengan bini. Nabi kata, dia ni bi'sal ashirah. Dia ni dalam kaum dia ni orang tak bagus. Falamma dakhala alaih, bila dah masuk mai, dia duduk sembang, alana lahul qaul. Nabi sembang dengan dia elok. Nabi tunjuk, Nabi layan dia. Nabi entertain dia cantik. Aisyah yang duduk ada tepi, duduk tengok. Bila kawan ni balik, qalat Aisyah. Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta. Dia kata, ya Rasulullah, tadi Tuan kata dia ni orang tak elok, perangai tak apa elok. Awak yang duduk layan dia elok-elok. Aisyah kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nas manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshi. Nabi kata satu orang yang di atas dunia orang boikot dia. Kerana jahat dia, orang pakat boikot dia. Akhirat esok di sisi Allah dia dapat tempat yang tak elok. Kesian kat dia, Nabi kata. Walaupun perangai dia tak elok, kita layan dia bagi elok. Supaya mudah-mudahan akhirat esok dia tak jadi orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Psikologi, tuan-tuan. Psikologi. Kita cikgu sekolah. Normal lah, sekolah mana pun, walau sekolah asrama penuh, walau sekolah agama sekalipun, budak nakal ni ada. Kalau semua guru dalam sekolah tu sumpah budak tu, jadi elok dah dia? Tak jadi elok dah dia. Dia kata dia tak ada guna, semua orang kata dia jahat. Kita tak bagi harapan untuk dia, untuk jadi baik. Tak mau macam tu. Islam ajar apa? Bagi harapan dekat dia. Walau dia nakal, dia jahat, dia macam-macam benda buat di sekolah, dia tahu kata ada orang sayang kat dia lagi. Ada orang boleh panggil dia main duduk, boleh sembang elok-elok dekat dia, boleh nasihat dia, boleh cakap. Mana tahu satu hari ada satu orang punya cakap tu masuk dalam hati dia, berubah dia. Islam ni satu agama yang sentiasa bagi peluang, bagi ruang kepada orang untuk berubah. Sentiasa duk buka ruang untuk orang berubah. Dan Islam bukan agama yang nak hukum orang, nak bagi korang tu jahanam daripada atas dunia sampai akhirat dia jahanam. No. Ini dakwah. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.